Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat dan kepada sidang pendengar Manif FM Selok Talaki Safinatun Najah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi petang Jumaat, petang yang mulia. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang memberi manfaat dan kita dapat istiqamah di dalam kita menuntut ilmu agama. Jadi insya-Allah untuk minggu ini saya akan menyambung lagi pembicaraan Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 bahagian kedua daripada atas. Jadi minggu lepas saya kata akan pindah kepada wabihi nasta'in. Tapi insya-Allah lah minggu ni saya akan sambung lagi pembicaraan Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahan dianya, bermula segala puji itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan sekalian alam. Itu terjemahan. Sebagaimana yang kita maklum senyata dah selok yang terdahulunya, kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di bawah tu pergi kepada selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memulai Bismillahirrahmanirrahim disusuli dengan Alhamdulillahirabbil alamin adalah mengikut susunan Al-Quran yang kita maklum. Yang mana dalam Al-Quran surah yang pertama adalah suratul Fatihah. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kitab pengarang kitab Syekh Salim bin Abdullah, begitu juga kitab-kitab yang lain memulai bismillah kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Minggu lepas saya membicarakan berkaitan dengan alhamdulillah. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan rabbil alamin. Alhamdulillah kemudian rabbil alamin. Pembicaraan selok hak minggu lepas. Yang mana sidang pendengar selok Talaki Safinatun Najah boleh boleh mengulangi balik pengajian yang terdahulu. Ada dalam FB Manif FM ada. Mana kita boleh mengulangi dengar. Ada dalam FB. Maknanya kalau ada tergendala apa-apa contohnya, ialah kadang-kadang ada tergendala, boleh mengulangi balik. Boleh mengulangi balik, buka FB Hak Manif FM. Jadi berkaitan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya ulang bicara tambahan, alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian. Kenapa sekian pujian tertentu milik bagi Allah? Kerana semua perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkatkan pujian
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah ni selain daripada mengandungi pujian, alhamdulillah juga mengandungi tauhid. Ya. Tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi alhamdulillah pujian satu. Ya. Alhamdulillah juga ada makna mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Sehingga kan ada setengah pandangan ulama, alhamdulillah ini lebih afdal daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat tauhid hanya mengandungi tauhid sahaja. Alhamdulillah mengandungi dua. Satunya pujian kepada Allah. Yang kedua pula ada mengandungi pengertian tauhid. La ilaha illallah hanya mengandungi pengertian tauhid juga. Tapi kita maklumlah, jumhur kebanyakan ulama selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Ini hak kebanyakan ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir Nabi kata adalah la ilaha illallah. Ini hak pandangan yang dipakai oleh jumhur ulama. Saya sebut tadi ada pandangan ulama yang menyatakan lebih la ilaha illallah, lebih lagi alhamdulillah. Karenanya apa? Alhamdulillah tauhid. Okay. Alhamdulillah pujian dan tauhid. Tapi saya sebut tadi, jangan salah faham di sini, yang mana kita pun maklum, selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi kata, selebih-lebih barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata ialah la ilaha illallah. Itu selebih-lebih zikir. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Jadi jumhur ulama selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Tapi ada pandangan ulama alhamdulillah lebih lagi. Sebab mengandungi pujian dan juga mengandungi tauhid. Sekalian pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid di situ. Bahkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-10. Di dalam syurga, ahli syurga masih lagi mengucap alhamdulillah. Dalam surah Yunus ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana bacaan ini biasanya orang letak di hujung doa. Biasa ayat ni biasa orang letak di hujung doa. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu amin. Raut muka. Tapi cuma kadang-kadang ada juga baca dengan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga terkadang baca wa akhiru da'wahum da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seeloknya kita kekalkan ayat Al-Quran wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun hum itu kembali pada ahli syurga. Kalau wa akhiru da'wana dan kesudahan doa kami, barulah betul. Tapi da'wahum pun tak apa. Sebab itu ayat Al-Quran lebih baiklah kita akhir doa dengan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayat itu menyatakan bahawa kesudahan bagi kesudahan doa bagi ahli syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam syurga pun ahli syurga masih lagi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Maknanya lepas bagai-bagai nikmat dalam syurga, ahli syurga akan mengucap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam syurga zuhud sudah tidak ada. Dalam syurga sabar sudah tidak ada. Tawakul sudah tidak ada. Khauf pun sudah tidak ada. Tapi ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang melambangkan kesyukuran kita kepada Allah masih lagi ada di dalam syurga. Ini lebihnya alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Dalam syurga ahli syurga masih lagi mengucap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ni kita nak biar tahu kelebihan alhamdulillah. Kelebihan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam syurga pun masih lagi mengucap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah ni Rabbil alamin, Tuan bagi sekalian alam. Nah, kemudian kita pergi pula kepada Rabbil alamin. Minggu lepas saya sudah perjelaskan, tapi ini sebagai pengulangan. Dia ulang-ulang ni dia jadi tahqiq sikitlah. Tahqiq ni jadi kejap, jelas, kemah. Ya. Kalau sekali dengar tu dia kurang sikit, bila diulang-ulang mudah-mudahan kita bertambah tahqiq, kejap, jelas, nyata. Yang kita duk baca, kemudian apa yang kita baca itulah tauhid kita. Itulah akidah kita. Ya. Jadi sebagaimana saya sebut sebelum ni, dalam kitab Safinatun Najah, kitab fiqh, tetapi dimulai dengan pembicaraan Islam, iman. Jadi dimulai dengan pembicaraan berkaitan dengan Islam dan iman. Jadi insya-Allah sebelum pergi kepada pembicaraan fiqh dimulai dalam kitab Safinatun Najah, kalau Jawi ni muka surat 3 lah. Okay. Jadi saya akan tekan terlebih dahulu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Jadi sekarang ni kita kena faham molek Rabbil alamin. Rabb, macam saya sebut minggu lepasnya, Rabb ni terjemahan kita biasa terjemah dengan Tuhan. Kemudian ilah kita terjemah dengan Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia Rabb lain, ilah lain. Rabb ni Tuan yang hakiki. Tuan yang sebenar-benar. Tuan yang menjadikan, Tuan yang mengatur, Tuan yang menyusung, yang memiliki, yang dia Rabb ni makna dia banyak. Rabb ni makna dia banyak. Jadi kita letak Tuan lah. Walaupun kita biasa terjemah dengan Tuhan, tapi lebih jelas nyata kita terjemah dengan Tuan. Apa makna Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar ni, yang memiliki, yang menjadikan, yang mengatur, yang menyusung. Semuanya daripada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Allah Ta'ala Rabb, Rabbil alamin, Tuan bagi sekalian alam. Alam, seperti disebut minggu lepas, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-gala ni. Bukan hanya alam semesta, langit bumi saja, dan termasuk juga dunia, akhirat, manusia, malaikat, jin, syaitan, itu semua dipanggil alam. Yang mana kita kadang-kadang terjemah alam ni agak singkat. Tidak melengkapi, kita terjemah alam dengan alam semesta, cakrawala saja. Tidak. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah. Jadi alam ni dipanggil marbub. Allah Ta'ala dipanggil Rabb, Tuan. Alam dipanggil marbub, yang direntahi, yang dimiliki, yang dijadikan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ni sebagai Rabb, sebagai Tuan, asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Kita kalau mengaji tauhid sifat 20, sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah, maka huraian panjangnya
Wahdaniyah, keesaan tu dia bahagi kepada 3. Keesaan pada zat Allah Tuhan yang satu, keesaan pada sifat, satu laginya keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah. Dengan bahawa alam, makhluk, tak ia bekas sama sekali. Sekali yang berlaku datang dari perbuatan Allah. Itu dipanggil keesaan pada perbuatan. Itu kita akan bicara panjang di rukun iman yang ke-6. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, rububiyah, Rabb, asasnya adalah keesaan pada perbuatan. Ni kita kena mati molek lah. Kena mati molek. Kita kena kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Kita maklum, kita biasa dengar lah dalam bacaan talqin selepas dikebumikan. Bacaan talqin selepas dikebumikan. Kita biasa dengar kan tu imam baca, persoalan barzahnya dimulai dengan Mar-Rabbuk. Siapa Rabb kamu? Tengoklah. Itu yang pertama-tama soalan. Mar-Rabbuk, siapa Tuan kamu? Nak jawab Allahu Rabbi, bukan dengan kepetahan lidah. Jawab dengan iman masing-masing. Jadi nak jawab Allahu Rabbi, kena pastikan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Mar-Rabbuk, siapa Tuan kamu? Itu permulaan persoalan di alam barzah. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata, Tuan kami ialah Allah. Tuan kami. Tapi nak sebut Rabbunallah ni dalam huraian dia, Rabbunallah dengan bahawa mentauhidkan Allah. Summastaqamu, kemudian istiqamah, berkekalan ketaatan zahir dan ketaatan batin. Tuhan kata fala khaufun alaihim, tiada ketakutan atas mereka. Ketika mati pun tak ada ketakutan, selepas dia mati pun tak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan tidak ada duka cita dah. Tapi siapa ni? Mereka yang Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, mengesakan Allah, dan summastaqamu, istiqamah, makna berkekalan ketaatan zahir dan ketaatan batin. Maka tidak ada ketakutan, Tuhan kata. Tak ada ketakutan ketika kita mati. Selepas kita mati, sampailah kepada hari akhirah. Ini kita kena faham hak berkaitan dengan Allah Rabbil Alamin. Allah Tuan, bagi Tuan Hakim, bagi sekalian alam, sekalian perkara yang ada. Ini pegangan kita lah. Ini pegangan. Hak kita duk bercakap harian tu, itu bercakap asbab. Tu tak ada salah tu. Macam saya sebut minggu lepas lah. Bercakap harian kok, kalau TV kok, kalau tengok berita, COVID, vaksin. COVID, vaksin. Kerana COVID, orang ni begiang. Bila cocok vaksin, mudah-mudahan jadi begiang. Maknanya, sebutnya COVID dengan vaksin. Itu hanya percakapan asbab. Itu tidak salah. Pegangan kita, COVID termasuk alam, makhluk. Vaksin termasuk dipanggil alam ataupun makhluk. Alam, makhluk tak ia bekas sama sekali. Yang berlaku, timbulnya bagai-bagai kemudaratan daripada COVID adalah
perbuatan Allah hakikinya sebenar-benar. Kemudian mudah-mudahan dengan vaksin akan dapat manfaat bergiang-bergiang. Itu pun semua manfaat tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bagi manfaat Allah Taala, yang bagi mudarat Allah Taala. Allah Taala lah ad-dar an-nafi'. Ad-dar salah satu daripada nama Allah yang 99. An-nafi' nama Allah yang 99. Ad-dar ni Allah yang bersifat qudrah yang menjadikan kemudaratan, bukan qawi. An-nafi' Allah yang bersifat dengan qudrah yang beri manfaat. Allah Ta'ala bukan vaksin, itu hakiki dia. Jadi kita duk bercakap qawi ke vaksin ke, sebab kalau kita dengar hok inilah hok baca-baca berita hok KKM semua tu kan. Tak ada sebut Allah pun, sebut qawi vaksin, qawi vaksin. Tu kena faham molek. Itu adalah percakapan asbab dia panggil. Sebab musabab. Hak zahirnya daripada wairah jadi bergiang-bergiang-bergiang. Hak zahirnya apabila cocok vaksin jadi bergiang-bergiang-bergiang. Contohnya kita pun bercakap hak zahir. Panggil asbab zahir. Tapi akidah kita, tauhid kita, iman kita, Allah Rabb, Allah Tuan. Hak dia berlaku. Apa yang berlaku semuanya datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Itu tetap dah pegangan kita. Pada ni. Dia ni sebagai huraian lah, tambahan. Sebab pernah saya ada tengok dalam dalam YouTube. Tuan Guru Baba Haji Ismail Sepanjang Fatani ditanya ditanya soalan berkaitan dengan qawi ni, yang berlaku qawi ni. Macam manakah dari sudut pandang akidah tu pertanyaan. Macam manakah pendirian akidah kita berkaitan dengan qawi? Itu pertanyaan. Panjanglah pertanyaan dia tu, saya ambil ringkas. Jadi Tuan Guru dia ditanya dalam YouTube tu, apakah pendirian akidah berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang hampir 2 tahun qawi? Tuan Guru memulai jawapannya dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya macam mana? Jadi macam mana tanya pendirian akidah? Dan sebelum ini kita belum ada pendirian akidah ke? Timbul penyakit qawi, tanya pendirian akidah. Kenapa sebelum timbul penyakit qawi, kita tidak ada pendirian akidah? Jadi itu satu penekanan oleh Tuan Guru. Kita kena faham sini. Pendirian akidah kita tetap dah. Allah Rabbil Alamin. Allah Tuan. Hak dia belaka. Jadi mari qawi ke tak mari qawi ke, hak dia belaka. Harian kita, kita lapar cari makanan. Kita dahaga cari air. Itu harian kitanya. Tapi pegangan pendirian akidah kita tetap dah. Kenyang ke, lapar ke, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan, perbuatan dia belaka. Makanan tidak boleh bekah, minuman tidak boleh bekah. Jadi kenyang kita, Allah Rabbil Alamin, perbuatan Allah. Hilang dahaga kita, Allah Rabbil Alamin, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah. Bukan masalah kata qawi, macam mana pendirian akidah. Tetap ada pendirian akidah kita. Kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tetap ada pendirian akidah kita. Hak rukun iman yang ke-6. Sekarang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak timbul lah. Qawi macam mana pendirian akidah. Tak timbul. Sama ada nasi, sama ada air, sama ada qawi, sama ada vaksin. Sama saja. Itu dipanggil alam, makhluk. Makhluk tak boleh bekah sama sekali. Kita
Nak kerak apa-apa, kita pakai pisau. Kita nak memasak ke apa ke, kita pakai api. Pegangan kitanya yang memutuskan perbuatan Allah. Itu pendirian akidah. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah. Itu pendirian akidah. Terbit matahari. Terpancar matahari. Jadi cerah. Paginya sejuk, tengah harinya panas. Pendirian akidah kita, cerah, perbuatan Allah. Sejuk, tengah hari jadi panas, perbuatan Allah. Allah Rabbil Alamin. Itu pendirian akidah kita tetap dah. Jadi tak timbullah penyakit COVID ni macam mana pula pendirian akidah. Tetap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Kita apabila pasang kipas, rasa sejuk. Kita dalam aircon, rasa sejuk. Sejuk sikit lah ni. Aircon lagi. Lepas tu di luar pula apa? Jeung. Cuaca agak nyaman. Agak sejuk sikit. Mana bila pasang aircon jadi sejuk. Pendirian akidah kita tetap dah sejuk. Rabbil Alamin. Perbuatan Allah. Bukan perbuatan kipas. Kipas alam, makhluk tak payah bekas. Bukan perbuatan aircon. Aircon, makhluk tak payah bekas. Semuanya adalah perbuatan Allah. Pegangan kita. Hak cakap sebab, macam tadilah. Cakap sebabnya, makan, kenyang. Minum air, Alhamdulillah, hilang dahaga. Pisah, tajam, molek, mudah buat kerja. Mata meseng, baru asah. Mata meseng, baru beli. Senang kita nak buat kerja, nak potong, nak apa. Itu hanya cakap sebab. Itu tidak membabitkan perang. Itu dok salah. Api kuat, panas. Itu cakap asbab. Keluar matahari, jadi cerah, jadi panas. Itu pun percakapan asbab. Pasang kipas, berasa sedap sikit. Pasang aircon, berasa sedap sikit. Jadi, kipas aircon yang menyejukkan. Tidak. Pendirian akidah kita, sekalian adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tetap dah. Sebab itulah kita kena hak berkaitan dengan, saya nak sentuh jugalah, hak berkaitan dengan percakapan asbab. Kita balik kepada berkait dengan COVID dan juga vaksin. Percakapan asbab. Hak sentiasa itulah. COVID. Akhirnya timbul takut akan COVID pula dah. Takut akan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ini kita kena jelas nyata pendirian akidah kita. Dia apabila timbul takut akan COVID. Dia kalau takut yang berlebihan, dia jadi trauma, dia panggil tau. Waktu kena ada counselling tau. Sebab ada orang yang langsung tidak boleh ke mana-mana. Ada orang seumpama tu. Itu waktu kena ada itulah pula tu. Kena apa? Kena bagi motivasi apa. Dia takut yang berlebihan. Tapi macam mana kalau orang yang takut ni? Sebab dia takut akan COVID makhluk kan. Alam lah. Makhluk alam tak payah bekas. Yang memudaratkan jelas nyata pendirian akidah kita adalah perbuatan Allah. Ad-dar. Allah yang bersifat qudrah, yang bermudarat. Bukan COVID. Takut akan Allah lah. Kenapa nak takut COVID? Tiba-tiba takut pada COVID. Ini timbul pada permulaan ketika diuji dengan penyakit COVID, virus COVID. Timbul sekarang, orang tidak ada iman. Kerana takut akan COVID, tidak takut akan Allah. Itu salah sangat begitu. Dia memang kita takut. COVID ni adalah tentera Allah. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang lemah memang kita takut. Tetapi kalau betul lah kita takut kepada COVID, makhluk sekalipun, dia takut ni kalau kita mengaji pembicaraan qada dan qadar. InsyaAllah lah apabila kita masuk pada rukun iman yang 6 perkara kita akan bicara. Dia takut ni, dia panggil benda yang perkara yang
Ittirari dia panggil. Ittirari ni perkara yang bukan pilihan kita. Takut ni kita boleh buat ke tak? Tak boleh buat. Dia akan terjadi. Faham tak ni? Sama juga dengan berani. Berani tak boleh nak buat. Dia benda yang terjadi. Sama dengan takut. Bila kita tengok satu-satu. Tengok kita mana ni? Terserempok dengan kala jengking. Ular contohnya. Timbullah takut. Berdebar dak-dak dia panggil. Tu tak apa? Debar dak-dak. Takut sungguh-sungguh. Pucat muka. Kenaling. Perkara tu benda yang terjadi. Bukan pilihan kita. Kita nak kontrol tak boleh waktu tu. Bukan di bawah kekuasaan kita. Dia akan terjadi. Maka perkara seumpama ni tidak ada hukum dalam agama. Dia beginilah. Ittirari ni benda tak ada pilihan ni. Contohnya kita tersepak. Kita tersepak, adakah kita memilih? Tidak terjadi. Berbeza dengan kita menyepak. Menyepak ni kita memilih untuk menyepak. Bila kita memilih untuk menyepak, maka ada hukum. Tetapi kalau tersepak, tak ada hukum. Pecah kaki kita. Kita sabar, kita redha, boleh pahala. Tak ada hukum sebab bukan pilihan kita. Adapun kalau kita mengamuk dan kita pun menyepak, maka lukalah kaki kita. Hukumnya haram kerana kita menyakiti, memudaratkan diri kita sendiri. Haram hukum dia. Tapi kalau tersepak, kaki pecah sama juga. Tapi ada pilihan kita. Tidak ada terjadi. Maka hukum syarak tidak ada di situ. Jadi takut ni tidak ada hukum syarak. Maka macam mana timbul? Dahululah. Takut akan qawi, takut akan makhluk, tidak takut akan Allah. Dia mensyirikkan Allah. Tu salah sangat-sangat fahaman seumpama tu. Nah, itu perkara yang terjadi. Kemudian takut akan makhluk ni, dia tak sama dengan takut akan Allah. Takut akan Allah ni dengan kita mengerjakan suruhan. Tu takut akan Allah lah tu. Kita sembahyang. Takut akan Allah. Kita tutup aurah. Tu takut akan Allah. Kita belajar ilmu agama. Itu pun kita panggil takut akan Allah. Mana takut akan Allah tu lain. Takut akan makhluk tu lain. Ada ni. Macam sebut tadilah. Bila kita jumpa dengan kala jengking ular, melentinglah kitanya ketakutan. Tu tak ada tu. Itu tak ada salah apa pun. Tapi pendirian akidah kita, kala ke, jengking ke, ular ke, tidak memberi bekah. Bila kala jengking ketik kita, ketik apa? Patut panggil tak? Gigit kita. Maka jadi bekaklah kitanya. Itu pendirian akidah kita, perbuatan Allah. Makhluk tak payah bekah. Faham tak ni? Itu pendirian akidah. Tapi hak takut tu, itu Tuhan jadikan yang tidak berkait dengan pilihan kita. Maka tidak ada salah di situ. Begitu juga kadang-kadang ada orang yang dia kata KKN, terkadang ustaz-ustaz menakut-nakutkan orang ramai dengan COVID. Bukan menakut-nakutkan. Nak panggil menakut-nakutkan ayat kasar tu. Kita panggil memperingatkan. Memperingatkan kepada orang ramai berkaitan dengan bahaya COVID. Hakiki bahaya tu Allah yang jadikan. Tapi memperingatkan. Tak ada salah tu. Kita memperingat tu tak ada salah. Dia kata pihak kerajaan KKM. Kadang-kadang ustaz sendiri menakut-nakutkan rakyat, dia kata. Salah tu. Dah. Memperingatkan. Macam beginilah kita kan. Dengan anak kita. Jangan main pisah. Luka. Jangan main guting. Tembuh, kita kata. Faham tak ni? Jangan main api. Terbakar. Dia panggil apa tu? Menakut-nakutkan ataupun memperingatkan pada anak kita. Walah, adakah pisah gunting boleh bekah? Tak ada salah tu. Ada ni. Kita memperingatkan anak kita. Orang yang tidak dikenali. Jangan ikut dia. Yang pada. Panggil apa tu? Menakut-nakutkan. Tu tak salah tu.
Macam contoh sekarang lah, sentiasa diperingatkan. Sentiasa diperingatkan. Ataupun ditakutkan. Tak apalah, ditakut-takutkan ke diperingatkan, samalah. Diperingatkan berkaitan dengan ujian akhir zaman. Ujian apa? Ujian Dajjal. Diperingatkan, sentiasa diperingatkan. Diperingatkan berkaitan dengan tipu daya Yahudi Nasara. Diperingatkan berkaitan dengan tipu daya Dajjal. Kan tak ni? Kita sentiasa diperingatkan. Hakikinya, adakah Dajjal boleh beri bekah? Adakah Yahudi Nasara boleh beri bekah? Tidak. Tapi itu semua ujian daripada Allah. Dajjal itu ujian daripada Allah. Maka sentiasa diperingatkan. Sentiasa ditakutkan dengan ujian Allah melalui zahirnya Dajjal. Samalah juga. Sekarang ni diperingatkan dengan mudaratnya penyakit COVID. Tak ada salah tu. Sebab ada orang bawa dia kata, salah kita menakut-nakutkan orang ramai. Orang mengajar pun menakut-nakutkan pelajar dia dengan COVID. Tak ada salah. Itu peringatan dipanggil. Itu peringatan. Kemudian, masa kita ni, dia panggil apa? Masa mencemburui. Saya ada beberapa perkara lagi nak sentuh berkaitan dengan hak timbul dalam YouTube, dalam FB apa semua. Hanya waxing. Hanya waxing tu sekarang lah. Jalan mudah-mudahan lah. Penyelesaiannya adalah melalui waxing. Hanya dia kata. Hanya waxing. Hak tu, panggil apa tu? Ambil kerja Tuhan tu. Salah akidah. Bercanggah dengan akidah. Sebab apa? Sebab hanya dengan pengambilan waxing. Salah sebut hanya-hanya tu. Dia kata gitu. Dak kitanya hanya sebut hanya pada asbab sekarang. Setakat ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Lepas tu akan datang wallahu a'lam. Cuma sebut hanya pada masa sekarang ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Zahirnya mari daripada pakar mana sekalipun, mereka adalah alam makhluk. Tuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang pada zahir hanya waxing. Ada orang dalam sekarang ni kita banyak duduk tengok YouTube, tengok FB. Pendirian akidah kita kena jelas. Pendirian akidah kena mantap. Maknanya kalau sebut hanya dengan pengambilan waxing sahaja kita selamat. Hanya tu pada zahir, pada adah. Pada zahir, pada adah juga. Bukan hakiki dia. Cuma pada zahir, pada adahnya, hak nampak sekarang ni, gitulah. Tapi hanya vaksin ke? Wallahu a'lam. Kajilah lagi. Jalan mana, kaedah mana, kaji lagi. Mudah-mudahan. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak sebut di sini, bila sebut kata hanya dengan pengambilan vaksin. Bila sebut kata hanya tu salah. Dah, tak ada apanya. Macam kita cakap sama kita lah. Cakap asbab. Cakap sama kita. Kita kata, perkara ni, benda ni, hanya sianu-sianu je yang boleh baiki. Kita sebut gitu dah. Hanya juga. Padahal sianu-sianu tu tak payah bekah. Dah. Ni tak semua cara orang lain lah. Orang lain tak boleh nak buat perkara ni. Hanya sianu-sianu saja. Salah ke? Tak salah. Itu cakap asbab. Perkara ni tak jadi apa dah. Hanya polis je. Kita kata. Tak usah duk main kat kampung lah. Tak jadi dah. Degil sangat ni. Hanya polis sahaja yang boleh menyelesaikan. Apa? Polis bekah ke? Dah, itu cakap asbab. Budak ni hanya ayah dia sahaja. Mak tak jadi apa. Hanya ayah sahaja. Apa? Ayah bekah. Itu yang cakap asbab sahaja. Pendirian akidah kita tetap dah.
Allah Rabbil Alamin. Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut hanya ke apa ke, itu hanya percakapan asbab semata-mata. Samalah juga yakin, percaya. Tadi saya sebut hanya. Hanya dengan pengambilan vaksin sahaja boleh selamat. Itu cakap asbab. Satu laginya, yakin dan percaya vaksin selamat dan berkesan. Ini satu juga ni. Yakin dan percaya vaksin selamat dan berkesan. Ini bukan yakin percaya akidah ni. Ni dia panggil yakin percaya kepada asbab. Asbab yang adi, asbab yang berlaku berulang-ulang, maknanya vaksin ni selamat dan berkesan. Maknanya cerita asbab. Kan tak ni? Yakin dan percaya. Macam kita lah. Apabila lapar je, jumpa nasi, kita yakin tak boleh dia kenyang? Yakinlah dia kenyang. Boleh habis pinggang, kenyang lah. Kita dahaga. Ada air. Yakin tak hilang haus? Yakinlah hilang haus. Tapi adakah akidah kita yakin berpegang kepada nasi? Berpegang kepada air? Tidak. Pendirian akidah kita tetap dah. Allah Rabbil Alamin. Kenyang, perbuatan Allah. Hilang dahaga, perbuatan Allah. Nasi, air, tak boleh bekas. Tapi, ada nasi ada dah ni. Kenyang hari ni. Gitu pandang ni. Mana cerita yakin ke percaya kepada kepada makhluk lah kita kata. Vaksin contohnya. Itu hanya dipanggil asbab sahaja. Kita jangan mudah-mudah nak menafikan akidah seseorang. Nak menafikan iman tauhid seseorang hanya dengan percakapan dipanggil percakapan asbab jua. Sebab apa? Sebab pendirian akidah kita tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yakin dan percaya kepada asbab. Pegangan tetap. Pendirian akidah tetap. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yakin percaya, kita yakin kita percaya kepada seseorang. Kita yakin kita percaya kepada peralatan satu-satu perkara. Macam mana alat ni? Kamu yakin tak nak pakai alat ni? Yakin. Sahih kalau pakai alat ni jadi. Percaya kepada alat ni. Aku dah agak alat ni. Rasa macam tak jadi. Aku percaya kalau pakai alat ni. Okey lah. Orang yang pakai belaka dah. Memang saya yakin lah kalau beli barang ni. Jadi bergiang-giang. Saya percaya. Kalau awak guna barang ni. Mudah buat kerja. Selesai masalah. Itu yakin percaya kepada sebab. Hanya dari segi hukum adi. Hukum adah juga. Yakin percaya akidah lain. Yakin percaya akidah lain. Yakin percaya kepada asbab hak adi tu bicara lain. Jadi yakin percaya akidah kita ke semua yang berlaku datang daripada Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nak mati di sini Allah Rabb, Allah Tuhan. Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendirian akidah kita. Keesaan pada perbuatan. Kita kejak di qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman yang keenam. Ini kira pembicaraan sambungan kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah sidang pendengar untuk minggu hadapan insya-Allah kita sambung kepada wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita perolehi daripada perkongsian Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua juga yang ikuti siaran langsung kita, yang menonton kita secara live di ruangan Facebook, yang memberikan komen di sini, antaranya yang sempat saya bacakan, Maria Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan DJ Fat sama-sama. Muhammad Sofian kata terima kasih Ustaz dan juga DJ sama-sama. Jadi kepada anda semua juga yang mana terlepas perkongsian dan juga perkongsian ilmu daripada Ustaz tadi, anda boleh juga ikuti ulangannya di Facebook
Manis FM. Dari Johor, clear daripada Di Arif. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi minggu hadapan kita akan bersama lagi berkongsi tentang Talaki Safinatun Najah setiap Jumaat 6 petang. Dan pada hari ini Ustaz banyak menyentuhkan tentang vaksinasi, tentang COVID. Jadi kepada anda semua yang nak ikuti perbincangan secara intelektual, anda follow saja Facebook Manis FM, kerana di Manis FM setiap pukul jam 5 petang hinggalah 5.30 petang saya akan bersama dengan panel-panel jemputan untuk berbincang tentang pelbagai topik yang membabitkan COVID-19 ini. Jadi Ustaz, kita tutup perbincangan kita dan juga perkongsian ilmu kita hari ini dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.